Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia-Nya kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. Insya-Allah saya mengharapkan para pelajar terus istiqamah, terus tetap untuk bersemangat untuk mendapatkan ilmu demi untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku Fiqh Shalah, iaitu buku Kafah Fiqh Shalah tahun 3. Pada muka surat 55, tajuk yang ke-13, doa selepas solat. Doa selepas solat. Baik, para pelajar boleh ikut bersama saya untuk sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lagi sekali, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lagi sekali ikut saya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Surah Ghafir ayat 60. Baik, itu firman Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada kita, mengharapkan kepada kita manusia untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sentiasa akan memperkenankan doa kita. Insya-Allah. Baik. Di dalam buku kita ini, dalam kitab kita ini ada beberapa doa yang diajarkan kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa selepas solat itu ialah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi sekali, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi sekali, Allahumma a'inni itu bezakan alif dengan ain. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hamba yang sentiasa mengingatimu, hamba yang sentiasa bersyukur, dan hamba yang melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa ingat akan Allah. Supaya kita minta pada Allah Taala supaya kita jadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiganya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba yang sentiasa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu doa yang pertama dalam kitab ini, diajar kepada kita untuk kita berdoa dalam solat, selepas solat. Baik, doa yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alright. Baik, lagi sekali ikut saya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa maksudnya? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. La tuzigh qulubana. Jangan Engkau palingkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Rahmat ni maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi taubat. Sesungguhnya engkau penerima taubat. Itu di antara doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah, yakni ayat-ayat Al-Quran. Yang sebaik-baiknya kita baca doa ini sama ada daripada ayat Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi. Itu doa-doa yang terbaik untuk kita doa selepas sembahyang. Jadi ini doa yang kita bacakan tadi adalah daripada ayat-ayat Quran. Baik, tahukah adik-adik? Dia tanya, tahukah adik-adik kekerapan berdoa? Ikut saya. Tahukah adik-adik gambar atas kepala Robert tu? Tahukah adik-adik kekerapan berdoa dapat meningkatkan takwa kepada Allah, kerana dengan berdoa pergantungan kepada Allah adalah 100%. Nak menunjukkan bahawa dengan banyak kita berdoa, artinya kita memang sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan sifat takwanya, sifat dia takut kepada Allah itu sifat yang terbaik, yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya pada muka surat 56, hikmah berdoa ataupun kesan-kesan kebaikan yang boleh kita perolehi daripada kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, boleh ikut saya baca. Doa adalah sebagai pelindung dan senjata kepada setiap orang mukmin dari kedukaan dan hasutan, dari godaan dan hasutan syaitan serta dari kejahatan manusia. Itu hikmah kenapa kita perlu berdoa kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah, iaitu kita bila mana kita banyak berdoa kepada Allah, doa merupakan pelindung diri kita ataupun senjata kepada kita untuk kita sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada godaan ataupun hasutan syaitan serta daripada kejahatan manusia. Baik, yang keduanya, dengan berdoa akan mententeramkan jiwa kita, hati kita, menjadi penawar dan penenang kepada hati yang bersedih. Dengan sebab kita banyak berdoa, lalu Allah Ta'ala akan menjadi menenteramkan jiwa kita, hati kita yang tidak tenteram, yang keluh kesah, dengan banyak berdoa. Jadi hilang sifat keluh kesah tersebut, menjadikan kita orang yang tenang, dan hatinya tidak bersedih kerana dia sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiganya, berdoa adalah ubat penyembuh bagi segala jenis penyakit yang ada pada diri manusia, sama ada penyakit zahir maupun penyakit batin. Inilah kunci ataupun hikmah di sebalik kenapa kita perlu berdoa, kerana doa juga adalah di antara salah satu sebab kenapa penyakit kita ini boleh disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, la yadurru du'ai illa bil la yadurru qada'i illa bid du'a. Tidak mengubah suatu ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah di antara perkara-perkara doa yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian, lebih-lebih lagi selepas kita melaksanakan ibadah sembahyang. Kerana doa selepas sembahyang itu di antara waktu yang dimakbulkan, yang amat diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima doa kita. Baik, seterusnya saya meminta kepada para pelajar untuk melaksanakan tugasan aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3 pada muka surat 56 dan 57 ini, insya-Allah. Laksanakanlah aktiviti yang saya berikan ini. Semoga para pelajar dapat memahami dan menghayati konsep doa yang kita pelajari ini, insya-Allah. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.